أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang masih lagi diberikan kepada kita, khususnya dua nikmat yang sentiasa Allah Taala kekalkan dalam diri kita, yakni nikmat iman dan Islam. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat nyawa dan nafas, masih lagi diberikan kepada kita, nikmat kesihatan yang baik. Dan alhamdulillah, dapat sekali lagi pada malam ini kita bertemu secara maya dalam daurah ataupun perbincangan kitab Bidayatul Hidayah, pada siri yang ke-15, pada membicarakan adab-adab puasa. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan dengan adab-adab puasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid daraini amin. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya berpuasa pada bulan Ramadan sahaja, bermakna engkau telah meninggalkan untuk merebut keuntungan dengan puasa sunnah, dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus nanti. Ini disebutkan di dalam muqaddimah awal adab berpuasa ini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kita sedia maklum bahawa berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan kewajipan. Syariat yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita merupakan kewajipan. Kewajipan ini, kata ulama, kata para alim ulama kita, kewajipan itu adalah suatu dipanggil paksa. Allah Ta'ala paksa kita ibadah. Allah wajibkan kita ibadah. Adapun secara tatawwu', secara sukarela, untuk kita melaksanakan ibadah itu, itulah dipanggil sebagai ibadah sunnah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, tidak sepatutnya kita hanya berpuasa di bulan Ramadan sahaja. Maka kita menganggap bulan Ramadan ataupun puasa di bulan Ramadan itu sebagai tarbiyah, madrasah Ramadaniyah, untuk kita berpuasa pada hari-hari yang mendatang. Maknanya puasa Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, melatih kita untuk kita berpuasa pada hari-hari akan datang, yakni latihan kepada puasa sunnah. Jadi di situlah dipanggil sebagai amalan yang mustahab, yang sunnah, amalan tatawwu', amalan sukarela. Yang mana amalan-amalan inilah yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan Diberikan syurga yang paling tinggi nanti, yakni syurga Firdaus. Selalu orang sebut syurga Firdaus. Yang kita doakan, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami, kurniakanlah kepadaku syurga Firdaus yang paling tinggi. Jadi dalam syurga tu dia ada martabat, dia ada tingkatan dia, sehingga semua orang-orang para salihin, hatta para nabi dan rasul, mengharapkan mereka duduk pada tingkatan tersebut, kerana tingkatan itu adalah tingkatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak berpuasa sunnah, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip.
Perumpamaannya dalam kitab Arab disebut kama tanzuru ila kawakibid durriyah, seperti kau melihat nanti darjat orang yang dalam syurga itu seperti kau melihat bintang yang berkelip-kelip. Maknanya syurga yang paling bawah dengan syurga yang paling atas tu sangat jauh jaraknya, sehingga kita melihat orang yang di atas, Masya Allah, macam mana kita nak pergi, melainkan kita ada amalan-amalan yang tertentu seperti mana puasa. Maka mereka jauh lebih tinggi daripada engkau kerana mereka berada pada darjat yang paling tinggi. Jadi darjat yang paling tinggi ini sudah tentu bersama dengan para nabi dan rasul. Dalam hadis, kalau kita lihat dalam syarah Bidayatul Hidayah ini disebut anna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Ada di dalam syurga itu satu pintu yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Rayyan ni khusus, yadkhulu minhu shaimun, iaitu akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Dalam riwayat dikatakan minhu shaimuna yaumal jumaah, mereka yang berpuasa pada hari Jumaat. La yadkhulu minhu ahadun, dan tidak akan masuk ke dalamnya salah seorang pun daripada mereka. Apabila mereka masuk, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Maka bila orang masuk dalam pintu itu, banyak orang yang berpuasa sunnah, di bulan di dunia ini banyak berpuasa sunnah, maka dia akan masuk ke pintu itu dan akan dikunci dan seorang pun tidak akan masuk ke dalamnya. Dan di dalam syurga juga ada anna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Ada pintu dalam syurga yang disebut sebagai pintu duha. Kemudian pada hari kiamat, fa idza kana yaumul jum'ah yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, yunadi munadin, akan ada seruan yang menyeru, ainal ladzina kanu yudimuna salatad duha, di mana orang yang dulu dekat dunia yudimuna salatad duha, yang mereka istiqamah ataupun mudawamah sentiasa menjaga solat duha. Hadza babukum. Seruan itu mengatakan, inilah pintu kamu, fadkhuluhu, maka masuklah dalam pintu itu. Masya Allah. Jadi di dalam syurga itu ada pintu-pintu tertentu. Sebagai satu contoh lah, ulama sebut bila mana kita masuk istana. Siapa pernah masuk istana? Saya pun tak pernah masuk istana dekat Malaysia ni, tapi kat Indonesia saya pernah masuk. Yang mana dia ada gerbang-gerbang tertentu, dan di setiap daripada pintu gerbang itu maknanya ada tempat istimewa yang berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Jadi perumpamaan ulama sebut, maknanya di satu pintu itu ada pemandangan yang tidak ada pada tempat yang lain. Ada nikmat yang tidak ada di tempat yang lain, yang hanya akan merasai nikmat dan pemandangan itu, merasai nikmat pada pintu itu, pada tempat itu hanyalah orang yang melakukan amalan-amalan yang seperti disebut di dalam hadis. Wa fihi aidan, dalam riwayat juga disebutkan fil jannati babun yuqalu lahul farah. Ada pintu dalam syurga namanya Farah. Ada orang nama Farah sini kan. Itu nama salah satu daripada pintu-pintu syurga. Farah itu maksudnya gembira. La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan. Tidak akan masuk ke dalam pintu itu, melalui pintu itu, melainkan orang yang mufarrihus sibyan, mereka yang suka menggembirakan apa? Anak-anak. Anak-anak kita kan. Kalau dia nak gula-gula, dia nak aiskrim kan, kita usaha kan. Budak-budak kecil, kenapa mereka ni yang selagi belum baligh, mereka ni doa mereka mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita gembirakan mereka, Allah pun gembira. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita nak bincang malam ni selain daripada puasa Ramadan, yakni puasa sunnah. Dalam hadis dikatakan asyamu junnah. Puasa itu junnah. Apa junnah? Perisai. Perisai bagi orang mukmin. Wa huwa lijamul muttaqin, merupakan pengekang bagi orang-orang yang bertakwa. Wa riyadul abrari wal muqarrabin. Dan juga riyad riyadlah, latihan. Latihan untuk mengawal hawa nafsu bagi orang-orang yang abrar, orang-orang yang saleh. Wal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu antara kaifiat untuk kita menjaga mengekang hawa nafsu kita adalah dengan memperbanyakkan puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini maknanya mempunyai ganjaran-ganjaran menurut kepada hari-hari ataupun kita panggil
waktu-waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya disebut dalam kitab ya hari Arafah. Puasa pada hari Arafah. Iaitu hari ke-9 daripada Zulhijjah. Wa huwa tasi'un Zulhijjah, hari yang ke-9. Fayusannu saumuhu, maka sunatlah kamu berpuasa. Yakni bagi orang yang li ghairil haj, orang yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Wa ammal haju fayusannu lahu fitrahu, bagi orang yang berhaji maka maknanya disunat dia bukalah. Ataupun kalau dia nak berpuasa, itu terpulang kepada dia. Tapi sunat dia buka. Maksudnya orang haji ni dia nak fokus pada ibadah haji. Yang tidak buat haji maknanya puasa pada hari Arafah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dari riwayat hadis dikatakan puasa pada hari Arafah itu yukaffiru sanatain, mengkafarah akan dosa-dosa minas saghair, dosa-dosa kecil selama sanatain, 2 tahun. 2 tahun. Maknanya boleh buat dosa lah Ustaz lepas ni. Bukan maksud begitu. Kita puasa Yaumul Arafah ini, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dikatakan 2 tahun Allah kafarahkan dosa-dosa kecil kita, maka ketika itulah ulama menyebutkan Allah mempermudah kita untuk memperbanyakkan ibadah. Allah permudahkan. Maknanya tahun-tahun ke depan tu Allah mudahkan, mudah-mudahan insya-Allah. Taib, hari Ashura, iaitu pada hari yang ke-10. Hari yang ke-10 bulan Muharram. Tadi hari Arafah 9 Zulhijjah. Sunnah berpuasa. Boleh tak saya puasa 10 Zulhijjah pula? Tak boleh lah, tu hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Jadi hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Ada 4 hari tasyrik. Dan sesiapa yang nak berpuasa daripada awal Zulhijjah itu dituntut. Berpuasa pada bulan Zulhijjah itu dituntut. Kerana bulan Zulhijjah itu termasuk di dalam bulan-bulan apa? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya sekarang ini kita berada pada bulannya, iaitu bulan Rajab Mudhar ataupun bulan Rajab. Taib, 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah kita sebutkan. Ini juga berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam suratul Fajar, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar, Allah bersumpah pada waktu yang ada keberkatan. Wa layalin ashr, dan 10 malam. Setengah ulama tafsir mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam yang awal bulan Zulhijjah. 10 malam awal bulan Zulhijjah. Setengah ulama tafsir kata 10 awal bulan Muharram. Sebahagian ulama kata 10 malam terakhir bulan Ramadan, ini malam Lailatul Qadar. Baik. Kemudian berpuasa pada bulan Rajab, hukumnya adalah sunnah kerana termasuk di dalam bulan haram. Dari segi keumuman, maknanya berpuasa sunnah pada bulan Rajab, silakan. Nak berpuasa berapa hari, silakan, tidak ada halangan. Jadi kita beramal dengan dalil yang umum, bukan mesti kena ada dalil khusus. Bila ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa sunnah berpuasa pada bulan-bulan haram, maka termasuklah bulan Rajab. Jadi kalau orang yang faham fiqh dengan mudah, maknanya memadai. Maknanya dia menggunakan dalil yang umum untuk dia beramal. Dan juga menjadi amalan salafus salih. Mereka, orang-orang salafus salih, para tabi'in, mereka ini banyak berpuasa pada bulan Rajab. Kemudian berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Ini seperti juga dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Juga bulan Sya'ban ini kebiasaannya baginda SAW tu berpuasa menemankan isterinya yang tercinta, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatina Aisyah ni ada puasa-puasa yang dia tidak sempat nak qada, maka dia qada pada bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW pun menemaninya berpuasa sekali, kan. Sebenarnya Nabi memang dah biasa berpuasa, tetapi bagi isteri-isteri Nabi SAW itu, khususnya orang perempuan, maknanya waktu terakhir kebiasaannya untuk mengqada adalah pada bulan Sya'ban. Kemudian bulan-bulan haram telah kita sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Muharram dan Rajab.
Di dalam sebulan ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa. Ini yang dipanggil al-ayyamul fadilah. Hari-hari yang ada kelebihan. Hari-hari yang ada kelebihan dalam berpuasa. Dalam sebulan itu, dalam setahun Allah bagi Ramadan. Ramadan, di antara Ramadan ke Ramadan yang lain itu kafaratun, menjadi kafarah kepada dosa-dosa kita. Kemudian dalam sebulan Allah bagi juga puasa, iaitu puasa awal bulan. Puasa awal bulan. Ini dipanggil al-ayyamul bayd. Al-ayyamul bayd iaitu hari puasa puasa pada awal bulan, dan puasa pada pertengahan bulan tu dipanggil ayyamul bid, puasa pada pertengahan bulan. Puasa pada awal bulan, wa awsatuhu, puasa pada pertengahan bulan, dan juga berpuasa pada akhir bulan. Inilah kaedah ataupun cara puasa baginda sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Imam Ibn Hajar, wa yusannu, disunatkan untuk berpuasa pada ayyami sud, pada hari-hari hitam. Kalau hari putih pertengahan, maknanya hari hitam tu di penghujung daripada bulan. Ini contoh bulan Rejab. Kita ada awal Rejab 1 sampai 3, kemudian ada pertengahan Rejab, hari putih 13, 14 dan 15, kemudian hari-hari hitam, yakni hari-hari di belakangnya, iaitu pada hari 27, 28 ataupun 27, 28, 29. Taib, itu berpuasa sunnah. Itu hukumnya. Maknanya kita berpuasa awal, tengah dan akhir. Dan dalam seminggu ada juga puasa Isnin dan Khamis. Maka puasa Isnin dan Khamis dan Jumaat adalah mengkafarahkan puasa seminggu. Dalam seminggu itu ada dosa-dosa kita diampunkan kerana kita berpuasa pada Isnin dan Khamis. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa, dan dosa sebulan dan dosa setahun pula dihapuskan pada puasa hari-hari yang telah kita sebutkan, pusingan tahunan tadi. Dan janganlah menganggap puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan jima' sahaja, tetapi berpuasa adalah lebih luas daripada itu. Perkara ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kam min shaim, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada pada puasanya itu illal ju'i wal atash, kecuali hanya dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Kita tak nak puasa sekadar ini sahaja. Bahkan kita kena berusaha untuk berpuasa, kita panggil mendapat puasa yang hakiki. Puasa yang hakiki. Puasa orang awam, maknanya puasa kebanyakan orang yang tidak belajar. Bila kita orang awam ni, maknanya orang yang mungkin dia tahu dasar, dia tahu tasawur saja. Dia tahu luaran saja. Maknanya kalau kata puasa, tak makan tak minum. Jadi itu kadar orang yang dia berpuasa dengan kadar pengetahuan. Ada pun orang yang dah belajar, inilah puasa yang kita nak pergi, iaitu berpuasa menahan daripada hawa nafsu. Menahan daripada hawa nafsu. Itu sekurang-kurang kita nak mendapat kesempurnaan puasa. Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga mata, menjaga lidah, menjaga telinga, dan juga menjaga anggota-anggota yang lain. Begitu pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirna as-saim, 5 perkara yang membatalkan puasa. Apa dia? Al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu, iaitu berbohong, mengumpat, ghibah, wan-namimah, mengadu domba, maknanya membuat fitnah, wan-nadharu bisyahwati, melihat dengan syahwat, ini melihat wanita yang bukan mahram, walaupun dia pakai pakaian, kan, tengok dengan syahwat, membatalkan puasa. Di sisi mazhab Syafi'i, yang dimasukkan dalam hadis ini adalah membatalkan pahala puasa. Adapun dalam mazhab yang lain, itu memang boleh membatalkan puasa.
Dan juga wal yaminul kadzibah, iaitu membuat sumpah yang palsu. Membuat sumpah yang palsu. Baik. Kita lihat jenis puasa tadi. Pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang yang amilin, orang yang beramal. Dia dah belajar, dia tahu puasa ni jaga anggota dan sebagainya. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam pergi kepada hakikat puasa yang paling tinggi, ini puasa orang-orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang yang muqarrabin, yakni mereka berpuasa hati mereka tidak berhajat melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadar yang paling tinggi sekali. Jadi sebab itu orang-orang yang dekat dengan Allah ini hari-hari mereka berpuasa. Ini hati mereka bukan kata nak makan, bukan kata nak kepada keinginan, bahkan mereka tak nak kepada semua tu, hanya nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan kepada latihan. Latihannya dengan apa? Memperbanyakkan puasa sunnah. Sebab itu tidak hairan bila mana orang yang dah biasa puasa sunnah ini, orang yang banyak berpuasa sunnah ni sebagai riadah diri dia, bila jasad kita berpuasa, maknanya kita tak bagi dia makan, maka ketika itu roh kita mendapat makanan. Apa makanan bagi roh? Bila mana kita menahan diri daripada hawa nafsu, maka akan banyak waridat, akan banyak dipanggil anugerah Allah Subhanahu wa taala akan turun ke dalam hati kita. Kenapa? Ketika itu badan kita letih, badan kita penat, nafsu kita penat, maka ketika itu roh akan mendapat waridat, akan mendapat kurniaan ilahi, akan mendapat anugerah, kefahaman, hikmah, ilmu, semua dia akan dapat. Sebab itu orang bila mana berpuasa, kita tengok dia dekat dengan Quran. Dia banyak buat sembahyang tarawih, tak cukup dengan itu buat sembahyang sunat, dia suka bersedekah. Tapi bila luar bulan puasa, Masya Allah, benda-benda itu susah nak buat. Hatta kita nak khatamkan Quran, seperti mana kita nak khatamkan Quran di bulan Ramadan pun kadang-kadang susah. Sebab itu kata ulama, bila mana kita berpuasa di siang hari, Allah Subhanahu wa taala tak bagi kita makan di siang hari, selama sebulan. Buat apa? Kenapa kita puasa selama sebulan tu di bulan Ramadan? Sebenarnya pemikiran ni kita kena bawa dalam puasa sunnah. Kenapa aku puasa Isnin Khamis? Kenapa siang aku puasa, malam aku berbuka? Maka ulama-ulama tasawuf, mereka mengatakan bahawa supaya kita berfikir. Ketika mana makanan tidak ada dalam perut kita, maka akal kita akan lebih cerdas. Maka ketika siang hari kita puasa, kita berfikir, sebenarnya apa yang telah kita makan 11 bulan dulu. 11 bulan ni kalau Ramadan kan, apa dah aku makan 11 bulan dulu. Kerana kesan 11 bulan yang kita makan tu, kesannya adalah pada ibadah kita di bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita tak jaga makan, memang kita akan malas ibadah ketika sampai di bulan Ramadan. Apa yang kita dah makan daripada benda-benda yang syubhah, wal'iyadzubillah, kalau dia benda yang haram, sehingga kan bulan ibadah pun kita susah nak baca Quran, sehingga bulan ibadah pun kita susah nak menangis kepada Allah, kita susah nak bangun malam, kita susah nak menghabiskan Al-Quran, nak memperbanyakkan salat sunat. Jadi semua itu mesti difikirkan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Jadi bila kita dah berfikir, bermuhasabah, maka ketika itu akan meningkatkan lagi kerohanian kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal, dan jangan engkau memperbanyakkan makan dengan memakan yang lebih dari kebiasaan. Sebab itulah puasa ini disebutkan sumu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu, berpuasalah, tasihu, maka kamu akan sihat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok hari ni orang buat macam-macam promosi kan, makan sihat, makanan sihat dan fit, nak bagi badan fit, hari-hari senam tak. Kemudian makan makanan sunnah. Semua cerita pasal makan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar puasa sunnah. Senang aja Nabi ajar. Kamu nak sihat, puasa sunnah. Nak sihat, puasa. Kamu nak fit, puasa. Kan? Tapi itulah sebenarnya yang paling susah. Sebab tu hari ni
Bila kedai makan saja buka lepas PKP, kita tengok orang lebih banyak di kedai makan daripada apa? Daripada ke masjid dan surau. Ni kita kena muhasabah ni sebenarnya. Ya. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puasa ini sebenarnya banyak perkara dan kebaikan yang boleh kita dapat. Antaranya menjimatkan duit kita. Kalau pagi kita kena beli sarapan, tengah hari kita kena fikir makan, nanti petang nak minum petang lagi, nak buat cekodok sebagainya. Tetapi bila kita puasa ataupun puasa sunnah dalam seminggu, contoh kita puasa Isnin dan Khamis, maka kita akan apa? Maka kita akan dapat menjimatkan duit makan. Itu cerita pasal dunia lah. Nak cerita pasal akhirat, banyak lagi yang jalan Allah Ta'ala akan bagi. Taib. Kemudian apabila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyakkan olehmu daripadanya mengikut kemampuanmu. Kerana puasa itu asas yang memudahkan segala ibadah. Sebab itu puasa ini antara amalan yang Allah Ta'ala rahsiakan dia punya pahala. Dalam hadis Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, ini dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha. Setiap kebaikan tu akan digandakan 10 kali ganda ila sab'i mi'ati dha'fin, kepada 700 kali ganda, illa saum, kecuali puasa. Kenapa puasa pula berbeza? Tengok apa Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala firman, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi ganjaran. Sebab itu bila kita berpuasa sunnah, antaranya melatih mulut untuk mengurangkan bercakap, melatih hati daripada mengurangkan angan-angan nak tu nak ni, kan. Sebab itu bila mana kita berpuasa, maknanya contoh ada bazar dan sebagainya, boleh pergi, tapi jangan selalu pergi. Kan orang yang puasa ni nafsu dia kadang-kadang bila dah petang, dia marah, dia nak makan tu, nak makan ni. Kebetulan pula kita lalu tengah lapar, semua benda kita nak beli. Jadi puasa ini kita dapat sihat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi puasa Isnin dan Khamis, tidak lain dan tidak bukan. Isnin tu adalah kerana menyambut kelahiran. Nabi gembira dilahirkan pada hari Isnin, lalu Nabi berpuasa. Dan juga pada hari Khamis, maknanya dibentangkan amalan umat di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi suka, maknanya amalan-amalan itu diangkat dalam keadaan berpuasa. Baik. Kemudian antara ganjaran orang yang berpuasa, wallazi nafsi biyadih, dengan demi Allah di bawah kekuasaannya, la khulufu fammi shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk, iaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi. Maknanya di akhirat kelak akan Allah Ta'ala tukarkan bau orang yang suka berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Walaupun kita bau mulut kita tak sedap kan contohnya, tetapi di sisi Allah ia sangatlah wangi. Maka cukuplah bagimu wahai penuntut ilmu, sampai di sini huraian bermacam-macam ketaatan dan merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani jalan hidayah. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih luas berkenaan dengan solat, puasa dan lain-lain, maka hendaklah rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada hari Ahad. Kita akan masuk kepada cara-cara meninggalkan maksiat. Ini sangat penting. Dalam melaksanakan ketaatan, kita perlu juga tahu perkara cara meninggalkan maksiat. Jadi bila kita buat ibadah bercampur dengan maksiat, jadi kadang-kadang amalan kita ni bercampur aduk, jadi mengurangi pahala, bertambah pahala. Jadi kita nak supaya dapat istiqamah dalam kita beramal, khususnya kita nak menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dekat dah, tak lama lagi, sebulan lebih saja insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pada malam ini. Secara ringkas saja, insya-Allah nanti hampir Ramadan kita akan pergi kepada daurah fiqh puasa insya-Allah. Jadi sekadar itu saya mohon maaf yang baik sekali datang daripada Allah, kurang lemahnya datang kekurangan diri sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.